Halo, salam sejahtera. Saya Cikgu Lee, Cikgu LKY. Jadi dalam video ini kita akan belajar haba yang terakhir sekali yang dinamakan haba pembakaran. Jadi apakah tindak balas pembakaran? Macam inilah, main bakar-bakar. Masa kecil semua orang suka kan main api. Okey, jadi dia main ah, api lah, main bakar-bakar. Dan dia kata setiap bahan mak kot ini. Setiap bahan membebaskan haba pembakaran yang berbeza. Okey, jadi kita tengok apakah maksud haba pembakaran. Penting. Okay, jadi haba pembakaran ialah perubahan haba apabila satu mol bahan sepatutnya saya highlight saya bold. Okay, yang dibakar lengkap dalam oksigen pada keadaan piawai. Okay. Jadi semua pembakaran panas dia mesti adalah tindak balas eksotermik. Okay. Jadi eksperimen ini dia berbeza sikit dengan eksperimen yang kita pernah buat sebelum ini. Jadi eksperimen ini dia macam kita macam gambar ni, dia memasak air. Betul. Dia macam kita memasak air dan kita nak kira haba pembakaran alkohol yang kita gunakan. Okay. Jadi nanti dalam video seterusnya kita akan kita akan bincang eksperimen, jadi murid-murid lebih fahamlah. Idea dia macam ni, kita timbang alkohol sebelum kita bakar, sebelum kita memasak air tu. Lepas itu kita masak air. Dan kita kira berapakah kenaikan suhu. Lepas itu kita tiup api itu, lepas tu kita timbang semula supaya kita dapat berapa banyak alkohol yang kita gunakan. Boleh faham? Kita bayangkan macam kita nak masak air lah. Kita nak minum air panas. Jadi timbang alkohol sebelum kita bakar. Lepas itu kita bakar, kita panaskan air. Kita sukat berapa perubahan suhu dia. Lepas itu tutup api dan kita timbang semula alkohol yang kita gunakan. Okay, macam ni lah. Very simple. Nanti kita tengok video tengok eksperimen kita akan lebih faham. Okay, jadi dalam eksperimen ini terdapat 4 maklumat yang kita akan bolehi daripada eksperimen yang ini. Tak macam sebelum ini kita hanya suhu awal dengan suhu akhir ataupun suhu tertinggi. Okey, jadi di sini kita akan dapat suhu awal, suhu akhir untuk dapat perubahan suhu dia dan isi padu air yang kita gunakan sebagai M. Biasa yang ini special sikit, kita akan ada jisim awal sebelum kita panas dan jisim air selepas kita panas supaya kita tahu berapa banyak alkohol yang kita gunakan. Okey, jadi untuk kiraan dia berbeza sikit. Okey, untuk langkah satu je dia berbeza sikit lah untuk menentukan bilangan mol. Okey, contoh yang ini. Okey, hitung haba pembakaran. Jadi sama juga ada 3 formula itu. Cikgu copy dulu. Okey, jadi tetap sama formula yang kita gunakan. Cuma yang ini beza sikit. Nak menentukan bilangan mol. Okey, kita akan tentukan dulu berapa banyak alkohol yang kita telah gunakan. Okey, jadi macam mana? Tolak. Sangat senang saja. Jadi kita guna jisim sebelum kita panas. Kita tolak dengan jisim alkohol selepas pembakaran. Bolehlah letak pun tak apa. Okay. Lepas itu kita bahagi dengan jisim molar alkohol tersebut. Jisim molar alkohol tersebut. Okay. Jadi dalam keadaan ini, okay, jadi kita saya tekan kalkulator, ini dapat 1.5 dan alkohol yang kita gunakan adalah metanol. Di sini ada satu ini formula ada diberikan. Okey, selamat. Sekarang formula tidak diberikan, itu susah sikit. Jadi kita bahagi dengan jisim molar alkohol. Itu saja perbezaan dia. Yang lain sama. Langkah yang lain adalah sama. Kita buat di bawah. Okay, jadi di sini 15, kemudian bahagi dengan. Okay, jadi C adalah 12, H 3 darab 1, kemudian O adalah 16,
campur dengan H adalah 1. Okey, lebih kurang. Jadi macam inilah. Kita dapat mole dia. Jadi jawapan mole dia 0.0 banyak titik perpuluhan 4, 6, 8, oh banyaknya. 7, 5 mole. Tak apalah. Baik. Kita tepat sikit, kita ambil banyak sikit. Betul. Okey, betul. Baik, ini mole dia. Boleh. Jadi perbezaan dia hanya dari segi bilangan mole untuk menentukan bilangan mole saja. Yang lain tetap sama. Jadi cikgu ulang sekali lagi. Pertama, tolak jisim dia dapat 1.5. 1.5 adalah jisim alkohol yang kita telah gunakan. Kemudian bahagi dengan jisim molar alkohol tersebut. Untuk soalan ini, metanol. Okey, yang ini kira. Lepas itu dapat mole dia. Okey, yang lain sama. Haba yang dibebaskan M adalah jumlah isi padu air iaitu 250. Yang ini C 4.2 dan theta adalah perubahan suhu iaitu 49 tolak dengan 28. Nampak ke? 28. Okey. Baik. Jawapan 22.05 kilojoule. Okey. So akhir sekali semua samalah. Dia pembakaran mesti negatif lah. Haba dibebaskan kilojoule. Kemudian bahagi dengan mole. 0. Wah, banyaknya mole yang saya letak. Bolehkah kita round off? Boleh lah. 6, 8, 7, 5. Saya rajin. Saya tulis semua. Boleh sebenarnya murid boleh round off Okey, jadi bahagi. Saya ambil banyak supaya dia tepat sikit lah jawapan dia. Akhirnya akan dapat jawapan negatif 470.4 kilojoule per mole. Okay, ini saya tekan kalkulator. Harap jawapan yang murid-murid dapat adalah hampir sama. Okay, siap. Okay. Lepas itu kita kena lukis gambar raja aras tenaga. Jadi sekali lagi letak tenaga dan exothermic turun ke bawah dan letak delta H dia 470.4. Kenapa ada 4 lah? Tak apalah. 470 ini pun tak apa, sama je. Okey, dan yang ini susah. Nak tulis bersamaan kimia dia susah. Jadi pembakaran metanol dia akan memerlukan gas oksigen dan dia akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air H2O. Okey, lepas itu kita kena seimbangkan persamaan kimia ini. 1C, 1C. Cantik. H tengok ada berapa H? 3 campur 1. 4H. Boleh faham? 3 tambah 1, 4. 4. Jadi kita kena letak 2 di depan sini supaya 2, 2 jadi 4H. Okey, yang susah adalah oksigen O. 2O. Di sini 2 darab 1 ada 4O di sini. 4O. Jadi banyak murid akan letak 2 di sini. Okey, jadi untuk alkohol di sebelah kanan 4O tapi di sini ada 1 O lagi. Berhati-hati. Jadi saya ulang. Sebelah kanan 2O, 2O. Jumlah ada 4O, betul tak? Tapi di sini dia sudah ada 1 O di depan. Jadi kita kena tolak 1 O dulu. Jadi memerlukan 3 lagi oksigen, 3 lagi O. Jadi di sini kita letak 3/2. Macam pernah buat bukan? Macam pernah buat. Ya, betul. Bab 2, sepatian karbon kita pernah belajar untuk persamaan kimia ni. Tak apa, nanti ada contoh lain kita usaha lagi Tak apa. Okey. Baik. Seterusnya, ini saya ada jawapan. Tak apalah. Okey, jadi seterusnya dia kata eksperimen diulangi dengan menggunakan propanol yang mempunyai bilangan C3. Bandingkan haba pembakaran metanol dengan propanol. Terangkan jawapan anda. Okey, jadi nota dia adalah jika bilangan karbon per atom dia lebih banyak, maka haba pembakaran dia adalah lebih tinggi. Okey, jadi kita jawapan dia haba pembakaran
bagi propano adalah lebih tinggi kerana apabila bilangan karbon bertambah, maka lebih banyak CO2 dan H2 akan terbentuk. Jadi, lebih banyak ikatan terbentuk dan membebaskan lebih banyak tenaga. Okey, itu jawapannya. Kerana contoh, kalau satu C, dia hanya membebaskan, contoh, CO2 sekali je. Kalau satu C lah. Contohnya di sini, saya tunjuk contoh. Satu C bukan? Jadi CO2 satu je. Contoh, okay, kalau di sini ada C3, CO2 akan dihasilkan berapa banyak? 3 molekul. Jadi contohnya kalau ada C3, CO2, CO2, CO2. Lebih panas kan tangan kamu? Jadi itulah menunjukkan lebih banyak ikatan CO2 terbentuk, jadi lebih banyak ikatan terbentuk dan membebaskan lebih banyak tenaga haba. Okey, cuba. Jadi kadang-kadang ada soalan SPM minta kamu lukis graf, ini sangat senang. Jadi daripada graf kita nampak bahawa apabila bilangan atom karbon per molekul alkohol bertambah, maka haba pembakaran dia adalah turut bertambah juga. Ini hipotesis dalam eksperimen untuk eksperimen nantilah. Kita tengok nanti. Okay. So ini konsep dia. Boleh ingat bilangan C dia, bilangan karbon atom per molekul semakin banyak, jadi haba pembakaran dia semakin tinggi, lebih tinggi. Okey, kita teruskan dengan B. B murid-murid. Pembakaran lengkap 1 mol propano menghasilkan 2015 kJ tenaga haba. Okey, baik. Sebenarnya ayat ini memberitahu kamu maklumat apa? Ini konsep konsep kimia. Ayat ini dia memberitahu kamu delta H. Sama dengan menghasilkan, membebaskan negatif 2015 kJ. Di sini 1 mol kan? Jadi kita per mol maksudnya ini. Jadi ayat ini memberitahu kamu delta H untuk propano adalah berapa. Okay. Berapakah jisim propano yang diperlukan untuk dibakar lengkap supaya haba yang dibebaskan menaikkan suhu isi padu ini sebanyak 30 darjah Celsius perubahan suhu yang ini. Okey, jadi berapakah jisim propano? Dia nak tanya berapa banyak jisim propano yang kita gunakan. Okey, jadi sekali lagi 3 formula akan digunakan sekejap. Okey, baik. Jadi ini adalah 3 formula juga, cuma kali ini kita tak ada N sama dengan MV per 1000. Kerana nak tentukan jisim dia N, kita gunakan jisim alkohol bahagi dengan jisim molar alkohol tersebut. Okay. Jadi kita tengok, kita gunakan setiap satu formula. M adalah jumlah isi padu, 200. C, 4.2. Theta perubahan suhu sebanyak 30. Lepas tu kita dapat jawapan dia adalah 25.2 kJ. Ini adalah Q. Dan lepas tu gunakan formula yang kedua, delta H. Okay, delta H 2015. Negatif abaikan, menunjukkan EXO saja. Dan Q kita sudah dapat Q 25.2. Jadi kita nak tentukan N. Ini naik atas, yang ini turun ke bawah. Jadi bilangan mol adalah sama dengan ini naik atas, ini turun bawah, iaitu 25.2 bahagi dengan 2015. Jadi kita dapat bilangan mol adalah, saya sudah kira, 0.0125 mol. Okey, jadi akhirnya yang ini bilangan mol sudah ada 0.0125 mol. Kemudian jisim alkohol tak tahu, ini yang kita nak cari. Ini yang kita nak cari. Jisim molar alkohol kita boleh cari jisim molar dia, iaitu propano. Murid kena tahu propano formula dia apa. C prop 3H 3 darab, ni susah lah. Tak apalah, apa boleh buat. Okay, kalau siapa ingatlah 3 darab 2 jadi 6. Lepas tu 6 kena tambah 1 menjadi 7. Dan alkohol kena ada OH. Jadi di sini kita cuba kira
3 darab 12. 12 campur H7, 7 darab dengan 1. Campur O16 campur 1. Okey, macam ni lah. So, akhirnya jisim propano adalah yang ini darab dengan ini. Akhirnya saya dapat jawapan 0.75 gram. Jisim unit dia gram. Okey, jawapan. Baik, ini susah sikit. Tak apa. Cuba. Untuk subtopik ini, tepan-tepan sangat senang kan? Ini yang susah sikit saja kan? Cuba. Boleh. Okey, ini. Jadi 3 formula je. Dia tak akan pergi mana. You cuba try and error sampai dapat. Okey. Ini soalan B. Akhir sekali kita teruskan dengan tak ada formula, nanti saya copy. Dengan soalan C. Baik, akhir sekali contoh ketiga. Pembakaran etanol berlaku mengikut bersamaan termokimia di bawah. Okey. Jadi delta H telah diberikan 2.3. Ini gram okey. Tak boleh guna formula ni, minta maaf. Dia kena guna jisim alkohol bahagi dengan jisim molar alkohol tersebut. Okay. Okay, macam ni lah. Baik, kita mula balik. 2.3 gram etanol terbakar dalam oksigen berlebihan. Apa yang dibebaskan digunakan untuk memanaskan 500 cm padu air. Hitung perubahan suhu. Dia nak cari perubahan suhu. Theta. Okay, jadi dia nak cari ini formula terakhir sekali. Dia nak cari theta dalam bekas skruplum ini. Okay, jadi N sama dengan jisim alkohol. Jisim alkohol adalah 2.3 gram. 2.3 gram. Saya jarang tulis unit punya. Tak apalah. Kali ini tulis sekali. Jisim molar alkohol diberikan. Bagus. Tak payah kira. 40 saya copy. Paste. Okay, jadi inilah. Lepas tu bahagi, jadi dia potong gram, potong, akhirnya kita dapat unit dia mol. 0.05 mol. Okay, lepas itu kita ada mol. Delta H ada. Negatif kita abaikan. Sama dengan Q tak ada. Q bahagi dengan N number of mole ada. Ini Q tak apalah. Bahagi dengan Q. Jadi lepas itu Q sama dengan yang ini darab atas. Yang ini darab dengan saya jarang letak unit lah, malas. Nak letak pun boleh lah. Jadi ini darab dengan 0.05 mol, potong-potong, tinggal inilah. Unit dia adalah kJ dan jawapan kerja ini yang terakhir kan. Kita dapat 70 kilojoule. Kerana per mol dengan mol potong-potong tinggal kilojoule. Baik, Q. Akhir sekali Q sama dengan MC theta bagi 1000. Jadi yang ini adalah nak letak unit ke? Tak apalah, cikgu letak sekali ya. Jarang letak kan? Tak apa. Jadi ini 70
Lepas itu, tak apalah, tak payahlah, malas lah. Potong-potong lah, tak apa, hafal je. Suhu kan, suhu apa unit? Darjah Celsius. Okay. M adalah jumlah isi padu air. C 4.2. Kemudian theta tak tahu perubahan suhu. Okay, jadi sekarang bahagi 1000 lah ni darab masuk. Jadi sebenarnya bahagi 1000 ini kita nak 70 darab 1000. Tahu sebab apa? Sebab kita nak tukar kilojoule kepada joule sebenarnya. Okay. Jadi yang ini adalah, saya copy dulu. Macam ni lah. Okay. Jadi akhirnya, murid-murid boleh tekan kalkulator, selesaikan secara matematik. Sepatutnya kita dapat jawapan ini. 33 darjah Celsius. Okay, baik, itu saja untuk 3 contoh soalan yang melibatkan haba pembakaran. Saya harap murid boleh faham video ini. Jom kita teruskan dengan video seterusnya untuk buat eksperimen. Baik, sekian terima kasih.